Assalamualaikum dan selamat petang kami ucapkan kepada Profesor Dr. Hasniza dan rakan-rakan semua. Saya Nurul Syamin Alia binti Sudirman bernombor matriks 284377, wakil daripada kumpulan 3. Hari ini kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan mengenai tugasan pertama bagi kumpulan kami, iaitu tugasan poster infografik yang disediakan oleh kumpulan kami. Kami telah memilih aplikasi Canva sebagai web 2.0 yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pemudah cara. Kami juga telah menggunakan aplikasi Canva untuk menyediakan dan menyiapkan infografik poster. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farah Ayuni binti Rozani, nombor matrik 284202. Hari ini saya akan menerangkan tentang penggunaan Canva dalam PDPC. So, saya akan terang mengenai pengenalan dan juga permasalahan. Okey, untuk pengenalan yang pertama, pengajaran dan pemudah cara iaitu PDPC bermaksud guru tetapkan satu objektif pembelajaran, kemudian guru akan menyediakan aktiviti yang sesuai supaya pelajar dapat mencapai objektif tersebut. Yang kedua, Web 2.0 diperkenalkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2004 dan ia merupakan web generasi kedua. Web 2.0 ialah platform yang membolehkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkongsi antara satu sama lain. Dan kami pilih Canva sebagai Web 2.0 iaitu Canva merupakan salah satu Web 2.0 yang boleh digunakan dalam PDPC. Canva merupakan salah satu alat reka bentuk grafik yang boleh digunakan secara meluas. Canva dapat membantu penggunanya untuk menyediakan nota, peta minda, slide atau poster yang menarik dengan pelbagai grafik, dan Canva juga membolehkan pengguna untuk berkolaboratif untuk melakukan sesuatu tugasan. Okey, saya akan terang mengenai permasalahan pula. So, untuk permasalahan, first, nota-nota yang digunakan dalam proses PDPC kurang menarik minat pelajar. Okey, contohnya guru-guru hanya menggunakan bahan photostat yang warna hitam putih, so dia jadi tak menarik. Sebab apa? Sebab student perlu baca buku teks, at the same time perlu baca nota hitam putih, so dia jadi tak menarik dan membosankan. So second, tugasan yang memerlukan kolaborasi antara pelajar tidak dapat disiapkan oleh semua pelajar secara serentak. Okey, sebelum pelajar menggunakan Canva ataupun tahu kewujudan Canva ni, pelajar-pelajar buat kerja asing-asing di platform yang lain-lain. So, bila buat di platform yang lain-lain, kita tak boleh detect kerja seorang-seorang and tak boleh buat dalam masa yang sama. But Canva ni kan boleh berkolaboratif, so pelajar boleh collab untuk buat kerja sama-sama dalam Canva. And ketiga ialah peta minda yang disediakan oleh pelajar tidak menarik. Contohnya, pelajar hanya menggunakan kertas mahjong untuk membuat peta minda. Okey, contohnya dekat sini, dalam kelas, cikgu assign satu tugasan which is pelajar perlu buat peta minda ataupun slide. So, bila pelajar buat peta minda ataupun slide, dia jadi macam bosan kalau kita buat dalam kertas mahjong je. Sedangkan Canva ni dia banyak tools, dia banyak benda yang kita boleh pakai, grafik-grafik dalam dia punya web ni yang boleh jadikan peta minda ataupun slide tu lagi menarik minat pelajar-pelajar lain untuk mendengar, untuk tonton. Macam itulah maksud dia. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye. Perisian dan perkakasan Canva. Dengan adanya perisian Canva yang berbagai-bagai fungsi, ia dapat membantu pengguna menghasilkan kandungan visual yang menarik dan kreatif. Ini kerana Canva menghasilkan pelbagai jenis template seperti peta minda dan slide yang menarik secara percuma. Ini secara tidak langsung memberi kelebihan kepada pengguna untuk mereka bentuk template mereka sendiri mengikut kreativiti masing-masing. Setelah itu, sekiranya mereka ingin berkongsi hasil reka bentuk yang telah mereka siapkan, hanya perlu berkongsi pautan kepada pengguna yang lain. Seterusnya, fungsi Canva yang akan menyimpan sebarang perubahan kepada template secara automatik memudahkan lagi urusan pengguna untuk menyunting satu template yang sama secara serentak. Yang terakhir, Canva juga mempunyai template yang menyediakan pelbagai unsur menarik seperti GIF, gambar, grafik dan stiker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hawa binti Sadidin. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dengan pengintegrasian dalam PDPC. Jadi yang pertama, guru dapat menggunakan template slide di dalam aplikasi Canva untuk menghasilkan nota yang lebih menarik. Dengan adanya penambahan gambar dan warna, ia akan menarik minat pelajar semasa proses PDPC dijalankan. Selain itu, pelajar dapat menyiapkan tugasan berkumpulan secara serentak kerana di aplikasi Canva yang membolehkan aktiviti kolaborasi antara pelajar. Pelajar dapat berkongsi pautan template yang dipilih kepada rakan-rakan lain. Jadi, semua ahli kumpulan dapat menyiapkan tugasan masing-masing secara serentak untuk menyediakan peta minda atau slide.
Yang terakhir, pelajar dapat menghasilkan peta minda yang lebih menarik dengan menggunakan template yang sudah disediakan dan menggunakan pelbagai jenis tulisan, GIF, gambar dan grafik dan juga stiker yang disediakan. Saya akan teruskan pembentangan dengan bahagian terakhir dalam tugasan ini iaitu bahagian kesimpulan. Penggunaan komponen-komponen dalam Canva seperti template slide, template peta minda dan pelbagai unsur grafik dan jenis tulisan dapat menarik minat pelajar dan menjadikan proses pengajaran dan pemudah cara di dalam kelas lebih menarik. Jadi dekat sini kami dapat simpulkan iaitu permasalahan yang pertama, nota-nota yang digunakan dalam proses PDPC kurang menarik minat pelajar dapat diselesaikan. Seterusnya, penggunaan Canva dalam proses PDPC membolehkan pelajar dan guru untuk berkongsi nota atau peta minda dengan lebih mudah dan efektif. Oleh itu, maksudnya pelajar dapat hasilkan peta minda yang lebih menarik. Jadi, dapat menyelesaikan permasalahan yang nombor 3 iaitu peta minda yang disediakan oleh pelajar tidak menarik. Contohnya, pelajar hanya menggunakan kertas mahjong untuk membuat peta minda. Jadi, apabila pelajar dan guru menggunakan Canva, seperti contoh, pelajar menggunakan Canva untuk menyiapkan peta minda yang dihasilkan adalah lebih menarik. Selain itu, penggunaan Canva menjadikan pelajar-pelajar lebih berkolaboratif dalam menyiapkan tugasan berkumpulan. Jadi, permasalahan yang nombor 2 iaitu tugasan yang memerlukan kolaborasi antara pelajar tidak dapat disiapkan oleh semua pelajar secara serentak dapat diselesaikan kerana dalam aplikasi Canva, pelajar dapat share template dan berkongsi template slide ataupun peta minda dengan rakan-rakan yang lain dan dapat menyelesaikan dan menyiapkan bahagian masing-masing pada masa yang sama. Oleh itu, permasalahan dalam proses pengajaran dan pemudah cara dapat diselesaikan dengan penggunaan perisian dan perkakasan dalam Canva. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.